Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Gempar. Gerak 98 dedah kenapa PKR kalah semua kerusi di Melaka. Saya hadir di 2 hari pertama dan 2 hari terakhir pilihan raya negeri Melaka. Hasrat asalnya menyantuni sahabat-sahabat lama di sana. Sama ada yang berjaya menjadi calon, yang tidak dicalonkan dan juga yang bertugas penuh komite di belakang tabir. Awalnya kelihatan seperti Pakatan Harapan tidak punya banyak masalah bila memasuki kempen PRN ini. Tidak seperti gabungan parti pemerintah yang berpecah bila mana BN dan PN memutuskan untuk mengikut haluan masing-masing, bertanding secara berasingan. Isu-isu seperti pertukaran calon dan calon Ketua Menteri PH ketika itu berjaya diselesaikan secara dalaman. Dari segi kesatuan dan perpaduan PH nampak mampat. Berkempenlah masing-masing dalam SOP yang ketat dan norma baru pilihan raya yang canggung serta pelik hinggalah berlangsungnya pengundian pada hari ini. Lintasan-lintasan lembaran skor keputusan awal memberi petunjuk yang membimbangkan. Sama dengan kerisauan yang telah saya nyatakan sedari awal kempen lagi, iaitu peratusan keluar mengundi terutamanya dari kelompok penyokong PH. Tetapi petunjuk yang hadir dari lembaran-lembaran skor ini sedikit lain dan sangat khusus. Terlihat peratus terendah keluar mengundi sering ditunjukkan di saluran-saluran terakhir, iaitu saluran orang muda. Mengapa? Bahkan pada satu waktu menjelang tengah hari, saya hubungi sahabat saya, Merlia Ku ataupun Hasmorni Tambi yang bertanding di Dun Sungai Udang. Dia menyediakan penginapan saya di 2 hari terakhir ini. Saya hubunginya untuk bercakap soal lain, tetapi ayat pertamanya adalah so bad. Dia memberitahu saya yang dia baru keluar dari satu pusat mengundi yang saluran terakhirnya pengundi muda punya pengundi mencecah 1,400 orang. Tetapi yang mengundi sampai waktu itu hanyalah 78 orang kalau tidak salah pendengaran saya. Apakah ini isyarat protes orang muda? Mengapa? Sedangkan sejarah kebangkitan PH dan Pakatan Rakyat sebelum itu dalam PRU 2013 dan 2018 banyak didukung oleh sokongan pengundi-pengundi muda. Pengundi pertama kali, lalu saya melihat senario ini berlaku bukanlah bersebab bagaimana kita memasuki PRN ini, tetapi kerana mengapa PRN ini berlaku. Orang-orang muda baru mahu menyambung usaha memulakan kehidupan yang terbentut akibat serangan COVID-19. Dalam berani-berani takut, mereka cuba bangun semula, menormalkan ketakutan yang masih ada. Malangnya tiba-tiba 4 adun di blok kerajaan Melaka ketika itu menarik balik sokongan yang menyaksikan tumbangnya kerajaan Melaka dan tuan yang terutama pula memperkenankan pembubaran DUN yang memaksa sebuah pilihan raya negeri diadakan. Jadi orang muda marah kepada 4 orang adun ini yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan PRN ini. Kemarahan ini bukanlah kerana mereka menyokong kerajaan negeri ketika itu, tetapi kerana pilihan raya. Orang muda di Melaka tidak mahu disibukkan dengan politik dan pilihan raya ketika ini, sebab mereka sedang sibuk membina semula kehidupan. Dan pilihan raya juga menghalang usaha mereka yang sedang menormalkan semula ketakutan yang bersarang. Asasnya kemarahan orang muda ini tiada kaitan dengan Pakatan Harapan. Bukan Pakatan Harapan yang membubarkan kerajaan dan memungkinkan sebuah pilihan raya. Tetapi apabila keadilan mengutip sampah punca kemarahan, menerima sebagai anggota dan menjadikannya pula mereka sebagai calon pilihan raya, anda boleh jawab sendiri lempias marah orang muda ini akan tertuju pada siapa. Sebelum ini saya pergi ke Melaka di 2 hari pertama. Saya sudah menegur lewat sebuah pantun. Ditelan mati emak, di luar mati bapa. Dikata orang tamak, kita pula mengejar kata. Jangan cuba beralaskan bahawa semua calon Pakatan Harapan bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Tiada yang bertanding menggunakan logo keadilan. Apa bukti boleh dikata ini lempiasan marah orang muda kepada keadilan? Saiz Melaka ini tidak besar, sebesar Parlimen Kemaman saja. Jadi penyampaian berita itu cepat dan mudah saja. Semua rakyat tahu.
Saya tidak menerima pakai kata-kata yang kononnya logo Pakatan Harapan yang membawa masalah. Warna merah itu punca kalah. DAP mengguna logo Pakatan Harapan, menang 5 kerusi. Amanah pun mampu menang 1 kerusi menggunakan logo dan warna yang sama. Ia bukan masalah logo dan warna. BN dan PN kedua-duanya menggunakan warna biru. Mengapa BN menang 21 kerusi? PN pula hanya 1. Bukan soal warna. Bahkan kalau mahu diikut warna, warna merah putih itu lebih dekat dengan Melayu. Itu warna Nusantara. Sebab itu, bendera Malaysia dan Indonesia punya jalur merah putih. Singapura pun sebab akar sejarahnya yang sama. Dari 13 bendera negeri dan 1 bendera wilayah persekutuan, 9 daripadanya mempunyai warna merah. Istimewanya bendera Melaka itu pun berjalur merah putih. Kepimpinan keadilan mesti belajar untuk mengakui kesalahan dan menerima teguran. Saya adalah anggota parti juga. Saya selalu tegur bukan kerana benci tetapi kerana rasa sayang yang teramat. Kerana sayanglah saya meluangkan 4 hari saya ke sana. Tetapi saya tidak pergi ke Asahan. Keadilan mesti segera melakukan penjajaran dalam secara radikal tentang prinsip dan perjuangan yang dipegang. Supaya selepas ini segala keputusan politik, parti politik tetap tegas dibuat berasaskan prinsip dan perjuangan tersebut. Tidak lagi memperkira percaturan-percaturan politik yang akhirnya tidak membawa kita ke mana-mana. Tentulah, apabila sebuah parti reformasi membuat keputusan-keputusan politik yang kontra reformasi, ia akan dipandang pelik oleh orang. Sama ada orang yang menyokong kita atau tidak menyokong, lebih teruk bila ia disambut dengan penolakan. Khususnya oleh orang muda yang sememangnya idealis dan kritikal. Hari ini kita sudah melihat natijahnya. Moga kita dapat belajar dengan lapangan dada. Kepada sahabat-sahabat saya yang bertanding, sahabat saya yang berjiwa besar, kerana tidak dipilih bertanding, sahabat-sahabat saya yang bekerja keras di belakang tabir, saya ucapkan tahniah semuanya. Dalam kekangan wabak, anda semua telah memberikan segalanya. Semampu anda untuk pilihan raya ini. Jangan berhenti berjuang. Beritahulah saya di bahagian mana saya salah dalam menggunakan kapasiti Gerak 98. Saya selama ini melontarkan kritikan-kritikan keras dan pedas terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepimpinan parti. Apabila akhirnya yang saya kritik itu terbukti benar, ditulis oleh seorang penulis adalah seorang ketua Komunikasi Nasional Gerakan Reformasi 98 yang dikenali sebagai Gerak 98. Berita ini dipetik daripada Info Rakyat. Sila maklum bahawa artikel ini, berita ini tidak menunjukkan dan tidak menggambarkan pendapat dan pendirian rasmi daripada channel ini. Tidak semestinya artikel ini adalah pendapat dan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Terima kasih. Selamat petang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku. Kita jaga sama-sama. Kita berdoa semoga negara Malaysia akan terus aman, damai, harmoni dan sejahtera. Kita jumpa lagi. Tahniah diucapkan kepada Barisan Nasional memenangi PRN Melaka 2021. Bye-bye.